tanah peneroka Felda jadi estet besar. Johor rangka pelan pembangunan bandar pasir gudang yang lestari. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Farhatul Asyati Osman dan saya Ivan Tung. Kerajaan merancang menggabungkan tanah peneroka Felda menjadi estet besar yang mampu menjana pendapatan lebih tinggi. Menerusi pengurusan berkesan dan cekap, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin estet Felda mampu mempelbagaikan sumber pendapatan dan tidak hanya bergantung kepada satu tanaman sahaja. Penjajah negara telah membuktikan pengurusan estet yang cekap membolehkan ia menjana keuntungan walaupun ketika kejatuhan harga komoditi. Bagaimanapun menurut Perdana Menteri, rancangan itu hanya akan berjaya jika peneroka memahami aspirasi tersebut dan bersama-sama kerajaan menjayakannya. Kebanyakan peneroka ini sudah lebih umur, lebih daripada 60. Kerana mereka menjadi peneroka awal lagi. Jadi untuk dia nak tukar cara tu susah sikit. Tetapi dia owner of land. Kalau land dia tu di amalgamated supaya dapat satu kawasan yang lebih luas, and it is managed by professional estate managers. Saya yakin kita akan dapat mengeluarkan lebih banyak hasil, dan hasil ini akan dibahagikan mengikut saiz tanah yang dia kontribut. Menerusi penubuhan estet Felda, kebergantungan kelapa sawit dan getah dapat dikurangkan. Tanaman lain yang menguntungkan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, khususnya nenas dan durian, dapat diperluaskan ke seluruh estet. Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Peneroka Peringkat Kebangsaan di Felda Selancar 3 Muazzam Shah yang dihadiri lebih 10,000 peneroka. Pada majlis tersebut, Felda Selancar 3 dinobatkan juara Anugerah Keceriaan Kampung Felda AKF 2018 dan menerima hadiah wang tunai RM1 juta. Kampung desa ini kami cantikkan memang dari dulu lah, dari mula-mula pindah dulu, dan memang ada sedikit demi sedikit sentiasa buat, dan akhirnya pada tahun 2017 kita orang masuk juga, kemudian kita tak dapatlah. Tahun 2018 ni kami masuk lagi, inilah kami mendapat tempat yang pertama. Masa saya buat kajian sebelum saya buat tenaga tu, saya tengok pasal dia orang suka makan ayam. Kanak-kanak pun selalu makan ayam. Dan juga di pihak awal saya tengok di negeri saja negeri Terengganu, bahawa satu hari dia orang makan lebih kurang 60,000 ekor sehari ayam. Kemudian seluruh Malaysia lebih kurang 2 juta satu hari makan ayam. Sebab itulah saya pun buatlah untuk besar sikit lah. Nama saya menjadi begitu besar bukan saja untuk negara ini, tapi juga negara di international as well. And today Wan juga memegang jawatan sebagai Food Ambassador of Tourism Malaysia, market juga dan sebagainya. Saya selalu kena ikut perdagangan from time to time. Then of course this is a very important recognition for me. Dalam pada itu, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yakin Felda akan bangkit semula di bawah pengurusan baru Kerajaan Pakatan Harapan. Tambah beliau, komitmen kerajaan adalah untuk mengembalikan kegemilangan Felda dilaksana menerusi program pembangunan peneroka PPP yang dilancarkan Perdana Menteri pagi tadi. Tambah Datuk Seri Muhammad Azmin, kerajaan yakin Felda akan bangkit sekali lagi menjadi organisasi yang berwibawa dan berintegriti dengan pelantikan Kerusi Felda Tan Sri Muhammad Baqi Saleh. Kita percaya dengan keluasan tanah Felda yang cukup luas, dengan sumbangan dan tenaga peneroka Felda yang bekerja kuat, dan dengan pengurusan yang
cekap, insya-Allah Felda akan muncul sekali lagi sebagai agensi yang berwibawa. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 1,400 unit rumah generasi baru Felda akan diserahkan kepada penerima tahun ini. Sebanyak 250 juta ringgit diperuntukkan bagi menyempurnakan rumah yang terbengkalai. Rumah-rumah tersebut juga telah memperoleh sijil kelayakan menduduki bangunan atau CF. Ya, dalam perkembangan lain, penduduk di Gebeng, Semambu dan Raub bakal menikmati manfaat daripada 3 projek pembinaan yang diluluskan Kerajaan Pakatan Harapan. Ya, menurut Perdana Menteri, projek tersebut bertujuan memberi keselesaan kepada rakyat. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan akan keperluan infrastruktur masyarakat, kita telah meluluskan peruntukan sebanyak 637 juta bagi 3 projek di negeri Pahang. Projek tersebut adalah pembinaan tangki imbangan berkapasiti 106 juta liter sehari bagi menampung keperluan di kawasan perindustrian Gebeng bernilai 173 juta ringgit. Sebanyak 446 juta pula diperuntuk bagi pembinaan loji rawatan air di Semambu dengan kapasiti bekalan air bersih 145 juta liter sehari. Bagi mengatasi bekalan air di Raub, kerajaan meluluskan peruntukan 18 juta ringgit. Kerajaan Negeri Johor sedang merangka pelan pembangunan Bandar Pasir Gudang yang lestari sebagai inisiatif jangka panjang mengelak insiden gangguan kesihatan atau pencemaran udara di Pasir Gudang daripada berulang. Ya, jelas Menteri Besar Datuk Dr. Shahruddin Jamal, antara tumpuan pelan tersebut adalah mewujudkan zon penampan antara kawasan industri dengan kediaman penduduk. Cukup 6. Tindakan segera yang dipertahankan oleh Yang Berhormat Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTEK) dalam sidang Parlimen baru-baru ini. Antaranya ia mewujudkan stesen pengawasan gas pencemar toksin automatik, pembelian alat pengukur gas bergerak dan mewajibkan premis industri memasang alat pemantauan pelepasan sisa bahan kimia. Selain itu, kerajaan juga sedang memperhalusi cadangan penempatan semula kilang kimia berisiko tinggi sekitar Pasir Gudang. Sebelum ini, 2 jawatankuasa turut ditubuhkan sebelum ini bagi mengendalikan isu pencemaran dan gangguan kesihatan di daerah tersebut. Jawatankuasa Kerja Teknikal dan Saintifik ditubuhkan bagi menyelaras, mengawasi dan mengesan situasi yang berlaku di kawasan tersebut serta memperkasa penguatkuasaan. Manakala jawatankuasa pemantauan akan terlibat dalam melaporkan status terkini tahap pencemaran Pasir Gudang. Dalam sesi penggulungan persidangan Dewan Negeri di Kota Iskandar itu, Datuk Dr. Shahruddin juga menafikan pendekatan lepas tangan yang dilemparkan terhadap beliau semasa kes berlaku. Menurutnya, sejak kembali daripada mengerjakan umrah, beliau terus bersama penduduk di Pasir Gudang dan mengarahkan agensi-agensi terlibat mengambil tindakan segera dalam menangani isu berkenaan. Kes video lucah yang dikaitkan dengan seorang menteri kabinet masih dalam siasatan polis Diraja Malaysia PDRM. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan pihaknya menyerahkan kepada pasukan yang ditugaskan dalam menyelesaikannya tanpa sebarang gangguan. Masih dalam siasatan Polis Diraja Malaysia, Ketua Polis Negara pun ada di sini dan belum lagi dapat apa-apa keputusan. Kita tak meletakkan satu tempoh tertentu dan kita di peringkat Polis Diraja telah menunjukkan pasukan petugas dan kita tidak mengganggu mereka. Mereka buat apa yang patut. Lepas itu akan dikemukakan pada Ketua Polis Negara dan saya sendiri sebelum kita bawa pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin ditemui selepas menghadiri Majlis Hari Raya Warga PDRM bersama Kementerian Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad dan Ketua Polis Negara Datuk Sri Abdul Hamid Badu.
Pada sidang media yang sama, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bahadur memaklumkan usaha membawa pulang ahli perniagaan yang dikaitkan dengan kes 1MDB Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo memerlukan tindakan yang begitu teliti. Ia bagi memastikan sensitiviti antara negara yang terlibat dapat dijaga. Terpaksa dilakukan dengan penuh berhati-hati, dengan cermat, ya, supaya kita tidak tersilap langkah dan supaya pihak berkuasa negara di mana beliau menyembunyikan diri tidak terasa bahawa macam seolah-olah kita ni nak menekannya lah. So perundingan sedang berjalan, ya. Perundingan sedang berjalan dan insya-Allah saya rasa pihak ataupun negara di mana pihak berkuasa negara di mana Jolo bersembunyi itu faham, ya, tentang keperluan pihak Malaysia untuk membawa dia balik untuk menghadapi pertuduhan ataupun proses undang-undang di negara ini. So sedang berjalan. So insya-Allah. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan. Lakukan aktiviti fizikal. Aktifkan diri anda. Kematian seorang wanita di Johor Bahru yang tular di media sosial semalam adalah disebabkan masalah jantung dan bukannya disebabkan pencemaran di Pasir Gudang. Dalam satu kenyataan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, wanita yang dimaksudkan adalah seorang penghidap penyakit kronik, terutama penyakit hipertensi sejak 10 tahun lalu. Jelas beliau, pada 5 Julai lalu wanita tersebut dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru kerana mengalami gejala kesukaran bernafas, batuk selama 3 hari, bengkak di bahagian kaki dan demam. Pemeriksaan mendapati beliau berada dalam keadaan akut dan menjadi semakin serius sehingga mengakibatkan wanita itu meninggal dunia pada pukul 4.20 pagi. Berdasarkan presentasi klinikal, gejala yang dialami serta hasil pemeriksaan berkaitan telah menunjukkan beliau mengalami kegagalan jantung akibat masalah kesihatan yang kronik. Hasil semakan juga mendapati tiada rekod yang melaporkan bahawa wanita itu pernah mendapatkan rawatan semasa kejadian di Sungai Kim Kim sejak 20 Jun lalu. Pihak KKM juga mengucapkan takziah kepada suami serta ahli keluarga. Kegembiraan sebuah keluarga menghadiri sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri pada 1 Julai lalu bertukar duka apabila salah seorang daripada mereka maut disyaki akibat keracunan makanan. Lebih menyedihkan, mangsa Nur Syasha Syaukina Ropli 10 tahun meninggal dunia ketika berada di sisi ibunya yang turut keracunan makanan. Ibu mangsa Johazalina Muhammad 39 tahun berkata, dalam kejadian 8.30 malam pada Ahad lepas itu, dia yang sedang menderita cirit-birit dan tidak bermaya sedang berbaring di dalam bilik sebelum didatangi anak keempatnya itu yang berbaring bersebelahan. Dia tak ada respon apa-apa dah. Dia bila kejut dia, tak ada respon apa-apa. Pusing ke badan dia, tengok bibir dia dah biru, dada dia tak berombak, rasa dekat sini dah tak nafas. Tegur telefon makcik dia tu, bawa hospital. Saya rasa mungkin keracunan makanan lah. Beliau ditemui di kediamannya di Taman Bukit Mentakap selepas dibenarkan pulang dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Beliau percaya keracunan makanan berkenaan adalah berpunca daripada kuah roti jala yang dimakan dalam satu majlis. Selain dia dan mangsa yang terkena keracunan makanan, seorang lagi anak sulungnya serta ibunya turut mengalami cirit-birit selepas makan juadah yang sama. Lepas pada 2 jam tu saya dah terasa dah perut saya sakit. Saya call saya yang bagi saya sayang saya rasa tadi tu, dia cakap kat saya, awak sakit perut tak? Saya cakap sakit tapi tak kuat. Sebab dia kata saya dah lembik dah badan saya ni, sakit perut saya rasa macam kuah dia kot, macam tu. Sebab saya tak makan roti, saya rasa kuah dia. Sebab tu dia memang dah dia datang.
Sementara itu, Ahli Parlimen Temerloh Anwar Muhammad Tahir yang melawat keluarga mangsa berharap perkara seperti itu tidak berulang dan menggesa semua pihak memastikan aspek kebersihan dijadikan keutamaan. Beliau turut berharap pihak berkenaan yang telah melakukan bedah siasat dapat menyegerakan analisis bagi mengenal pasti punca sebenar kematian mangsa. Kecekapan pihak polis berjaya menahan 3 suspek terlibat kes samun kedai sebenarnya 24 jam dan kedai runcit masing-masing di Terengganu dan Kuala Lumpur. Suspek seorang wanita berusia 20-an dan 2 lelaki yang menetap di ibu negara berjaya ditahan selepas polis menjejaki kenderaan mereka melalui aplikasi GPS. Bagilah yang perempuan ni makan masuk dulu untuk bertanya kepada jual tu dan diikuti dengan 2 lelaki ni yang makan topeng untuk muka dan bersertakan pisau. Dan mereka balik ke Kuala Lumpur dan strike lagi 4 kedai dan sebelum mereka menyewa hotel di Rumah di Sayang. Suspek menggunakan kereta jenis Azia yang disewa di Sedang untuk melakukan jenayah. Menurut Ketua Polis Terengganu, Dato' Aidi Ismail, suspek merompak sebuah 7-Eleven di Ladang dan sebuah kedai runcit di Kuala Terengganu. Jenayah dilakukan pada 5 Julai lalu sekitar jam 9 sehingga 9.30 malam. Hasil ujian air kencing mendapati semua suspek positif dadah. Dato' Aidi ditemui selepas majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Terengganu yang baru, ACP Nur Halim Nordin. Pasukan Penguatkuasaan Pelindungan Sumber Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang menahan 4 bot pukat tunda di 2 lokasi berbeza. Penahanan dibuat kira-kira jam 1.20 pagi dalam 2 operasi di perairan Pulau Kendi dan Pulau Rimau. Menurut Pengarah Perikanan Negeri Pulau Pinang, Noraisha Abu Bakar, tangkapan adalah hasil aduan awam dan risikan selama 3 hari berturut-turut. Turut ditahan 3 tekong dan 9 awak-awak kerana melakukan kegiatan menunda pukat di zon larangan. Bot-bot tersebut menunda di kawasan kurang daripada 15 batu nautika yang mana ia merupakan di luar kawasan yang telah ditetapkan untuk bot pukat tunda zon C. Okay. Dan bot tersebut telah dibawa ke Pengkalan Batu Maung untuk siasatan lanjut oleh pihak kami. Katanya 3 daripada tahanan merupakan warga tempatan dan selebihnya adalah warga negara Thailand. Sebanyak 700 kg ikan pelbagai jenis turut dirampas menjadikan jumlah keseluruhan nilai rampasan termasuk bot melebihi RM2 juta. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan jika bersalah mereka boleh didenda tidak melebihi RM6,000 dan digantung lesen selama 1 tahun selain peralatan menangkap ikan dirampas. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini sebanyak 14 kes tangkapan berjaya dibuat. Perkembangan terkini sempena musim haji 1440 Hijrah, lebih 3,000 jemaah menerusi 7 penerbangan awal telah berada di Madinah. Ya, selama 6 hari berada di lokasi yang menjadi mercu tanda kegemilangan penyebaran Islam, pelbagai sesi ziarah dilaksana. Kita ikuti kembara ziarah di tempat bersejarah Madinah bersama-sama Syahril Sarpudin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jika ditelusuri dalam lipatan sejarah, terdapat lebih 20 masjid serta lokasi bersejarah di sekitar Madinah yang sangat penting kerana menjadi permulaan kepada syariat besar dalam Islam. Jemaah Haji Malaysia sangat bertuah kerana selain ziarah dalam, iaitu ziarah di sekitar Masjid Nabawi, mereka juga dibawa ziarah luar di sekitar kota Madinah. Dengan program-program yang diaturkan oleh pihak unit bimbingan dan ziarah di Madinah Al-Munawwarah ini, semoga para jemaah dapat mengambil faedah dan pengajaran
daripada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan mengikuti segala program-program yang telah diatur ini. Semoga sebagai persediaan mereka juga untuk melaksanakan ibadat haji nanti insya-Allah, dan kami doakan semoga haji yang dilaksanakan itu mendapat haji dan mabrur insya-Allah. Masjid Qiblatain yang terletak di sebelah barat daya Madinah menjadi detik pertukaran arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, antara lokasi yang wajib diziarahi. Jemaah juga dibawa ke Masjid Quba yang menjadi antara masjid yang mendapat perhatian umat Islam kerana kelebihannya. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina dalam sejarah umat Islam dan ia menjadi tumpuan kerana fadilatnya. Selain itu, mereka juga menziarahi makam syuhada di lembah Bukit Uhud yang menempatkan 70 syuhada yang terkorban dalam perang Uhud, termasuk bapa saudara Rasulullah Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Daripada cerita tadi yang saya punya mutawir tadi, nampaknya pengorbanan Nabi terlalu besar pada umat Islam. Begitu juga saingan saya, perjuangan saya untuk anak-anak saya, keluarga saya tinggalkan untuk saya berjumpa dengan Nabi di sini. Itulah kita nak kaitkan kepada Malaysia, kita jangan banyak orang jangan kirakan lalai lah. Maknanya kita macam mana kita datang kat sini, balik nanti kita buat lah, kan? Jangan jangan dekat sini kita buat beria-ia, sampai ke Malaysia macam tu juga balik. Mana dapat mengembalikan peringatan saya dalam peristiwa-peristiwa perjuangan Nabi. Kita tahulah betapa peritnya perjuangan Rasulullah, sehingga kan dia sangat sayang kepada kita semua sebagai umatnya ni, yang masih mengingati perjuangannya sehinggalah akhir hayatnya. Tidak lengkap sesi ziarah jika jemaah tidak menjejakkan kaki ke ladang kurma. Di sini mereka berpeluang merasai pengalaman melihat pokok kurma dan membeli buah kurma pelbagai jenis dengan harga yang murah. Yang seronok sesi ziarah adalah ketika lawatan ataupun ziarah ke ladang kurma. Jom, kalau tengok pada ketika ini banyak kurma-kurma muda ni yang disebut rutab ni tak masak sepenuhnya lagi. Jadi kalau tengok sini masih lagi berada di pokoknya, dan saya tengok bila jemaah-jemaah yang datang sini pun mereka memberi rasa lah. Ini contohnya. Tuan kedai akan naik panjat, ambil 2-3 tangkai dan bagi kepada jemaah dan juga petugas-petugas. Rutab ni memang power lah. Syahril Sarabuddin, Madinah untuk RTM. Wow, menarik. Kena cepat beritahu orang lain ni. Cuma kredit RM1. Betul ke ni? Cuba kau tengok ni. SMS tu palsu lah. Link tu untuk mencuri maklumat peribadi kau. Oh, ya ke? Sentiasa periksa kesahihan sesuatu maklumat yang diterima. Elak klik pautan yang mencurigakan. Tidak pasti, jangan kongsi. Klik dengan bijak. Copa America 2019. Setelah musuh tradisi berjaya ditundukkan. To play from him across the area and fired home by Gabriel Jesus. Dengan rekod 8 kali menyandang kejuaraan, pasukan gergasi bola sepak dunia Brazil kini terus marah. Berdepan dengan rembatan-rembatan kencang, pasukan yang telah menyingkirkan juara bertahan, Peru. Saksikan kemuncak aksinya. Copa America 2019 peringkat akhir. Brazil bertemu Peru, Isnin 8 Julai, 3.30 pagi di TV2 dan RTM HD Sports. Siaran ulangan 11 malam di TV1, 4 petang di RTM HD Sports, dan siaran ulangan 9 Julai 1 pagi juga di RTM HD Sports. Sorakkan kemeriahan ini bersama kami di RTM. Argentina mengubat kedukaan tewas di separuh akhir tempoh hari apabila menewaskan Chile 2-1 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga pagi tadi. Bagaimanapun, perlawanan dicemari dengan 2 kad merah pada separuh masa pertama. Satunya dilayangkan kepada Lionel Messi.
Pelota para Agüero, está habilitado. Agüero, el Kun, cantalo. Argentina membuka jaringan pada minit ke-12 menerusi Sergio Aguero yang berjaya melepasi perangkap offside berpunca sepakan percuma oleh Lionel Messi. Paulo Dybala menambah gol kedua buat Argentina pada minit ke-22 selepas berjaya memperdaya penjaga gol Chile dengan larian pantas ke dalam kotak penalti. Pada minit ke-37, pengadil perlawanan melayangkan kad merah kepada Lionel Messi dan pemain Chile Gary Medel selepas berlaku perbalahan antara mereka. Aksi berterusan tanpa gol sehingga pada minit ke-59 apabila Chile dihadiahkan sepakan penalti disempurnakan oleh Arturo Vidal yang juga merupakan jaringan sagu hati Chile. En 13 minutos de este segundo tiempo, Arturo Vidal. Ya, perkembangan banjir di Melaka mangsa diarah berpindah meningkat kepada 1,096 penduduk daripada 247 keluarga yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Alor Gajah dan Melaka Tengah. Angka itu direkod sehingga pukul 5 petang tadi dengan agensi berkaitan bekerja keras bagi membantu penduduk terjejas. Menurut Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Effendi Ali, daerah Alor Gajah mencatat jumlah tertinggi diikuti Melaka Tengah. Hujan lebat berlaku pada waktu malam menyebabkan paras air sungai naik dengan pantas. Penduduk diingatkan mengambil langkah perlu bagi mengelak sebarang insiden buruk. Jabatan Meteorologi Melaka meramalkan cuaca seluruh negeri mengalami ribut petir di kawasan pedalaman dan hujan lebat di waktu malam. Malaysia tidak terkecuali daripada berdepan ancaman bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan banjir kilat. Ia bukan sahaja mengakibatkan kemusnahan harta benda dan mengganggu ketenteraman awam, malah lebih buruk lagi mengorbankan nyawa. Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung ancaman tersebut, Pertubuhan Tindakan dan Bantuan Tragedi Alam Malaysia Pertima menganjurkan kempen pendidikan supaya orang ramai dapat bertindak lebih awal mengelak kecelakaan semasa bencana alam. Kempen julung kali diadakan itu mendidik masyarakat tindakan awal yang perlu diambil sementara menanti bantuan tiba. Mana nak didik diri menghadapi bencana, walaupun sekecil mana bencana dan sebesar mana tragedi yang berlaku, supaya setiap individu ada jati diri dan ilmu. Itulah matlamat vision Pertima yang kenapa kita nak buat ini. Beliau berkata demikian ketika kempen pendidikan kesihatan pameran dan derma darah tragedi alam Malaysia yang dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia, NGO dan Pembangunan Koperasi Perak, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim. Mampu untuk memperluaskan kempen-kempen kesedaran seperti ini, dan inilah peranan yang dimainkan oleh NGO-NGO seperti Pertima ini. Mereka menganjurkan program sebegini dalam tempat yang dapat tumpuan ramai, dan kita difahamkan yang hadir ini bukannya daripada yang memang dijemput, tapi memang mereka ini yang terutama yang menderma darah tadi itu orang-orang luar yang tahu, yang datang kebetulannya ada program dan mereka turut sama, dan ada bus pameran yang dibuka sudah tentulah memberi sedikit maklumat ilmu tambahan, maklumat tambahan kepada para pengunjung di sini. Bagi pengunjung, program sedemikian berjaya mencapai matlamat kerana maklumat disampaikan terus kepada golongan sasaran. Maksudnya bila ada program macam ni, maksudnya kita tahu macam mana permulaan, maksudnya apa yang perlu kita buat. Pertama kita akan tengok maksudnya talian yang perlu kita ingatlah, nombor talian, maksudnya bomba, hospital, ambulans tu dan JPA lah. Lepas tu maksudnya pendedahan tu bagus lah. Ya, sangat penting lah bagi orang awam macam kami ni, macam saya, untuk bawa untuk anak-anak sebagai pendidikan, bagi mereka pendedahan lah untuk program-program jabatan-jabatan yang ada yang masuk dalam kempen sebegini. Yalah, bagi saya lah, kalau contohnya kata kita kemalangan, mesti kena panggil itu bomba, polis, lepas tu macam petanda awal ke, semua lah. Lepas tu yang pentingnya macam kita sebagai orang awal ni, kita kena telefon pergi hospital lah. Itu je lah.
Sebanyak 10 agensi terlibat dalam program tersebut, antaranya APM, Bomba, Jabatan Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, Tabung Darah Negara dan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak. Berlangsung serentak dengan kempen adalah aktiviti derma darah, pemeriksaan kesihatan percuma dan demonstrasi agensi kerajaan. Baik, Nasional Live edisi Ahad 7 Julai berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.